Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. So hari ni saya nak masuk sikit tentang siapa diri saya. Okay. Nama saya Basri. Saya adalah seorang Islamic life planner. So life planner ni apa? Selalu kalau kata orang cakap dia life planner, dia akan cakap diri dia insurance atau takaful agent. Tapi life planner ni bagi saya adalah financial tools. Ada 4 financial tools yang penting, iaitu life kan. Walaupun maksud life tu daripada kehidupan kan, tapi dia ada dia punya abbreviation life. Sebab tu saya guna abbreviation life tu untuk explain. L ni rujuk kepada legacy, perwarisan. I ni invest, pelaburan. F ni financing. Financing ni hutang kan. Kita punya mortgage loan semua. Dan ni E ni event of death, TPD and critical illness lah. So kita kena faham event ni event yang penting lah dalam hidup. Kalau kematian tu memang event yang penting. TPD pun event yang penting. CI ni event yang penting sebab dia boleh menghapuskan kita punya income. So kita nak cakap tentang kenapa adanya life ni. Life ni sebab dia purpose dia untuk perwarisan, tapi dia punya tools adalah wasiat. Kan? So kalau kata nak bagi, kita boleh buat hibah, atau nak bagi pada isteri kita boleh buat PAPB. Kita juga boleh buat amanah. Ini adalah tools, 4 tools yang kita boleh gunalah. Kan? Cuma wasiat ni kita orang kata backbone lah, sebagai tulang belakang. Kita tambah dokumen-dokumen ni dalam wasiat supaya wasi tu boleh urus semua. Termasuk harta pusaka. Invest ni kita nak satu long term lah, long term. Long term ni biasanya melibatkan retirement dan juga education. Sebab anak-anak biasanya kalau dari baby sampai 18-20 tahun. So dia memang long term. Selalu yang lain-lain tu kita melibatkan cash flow lah. Kan? Cash flow. Mana short term dia kita nak cash flow. Cash flow yang baik. So financing ni selalu melibatkan saya mortgage lah. Sebab saya juga uruskan orang kata mortgage ataupun loan rumah untuk LPPSA dan juga untuk bank. So dia ni adalah termasuklah membina banglo, beli tanah, masuk refinance, masuklah juga orang kata renovation loan LPPSA kan. So macam mana kita boleh guna financing ni untuk bantu improve. Selain daripada membeli aset, kita boleh improve kita punya hutang. Hutang kita masalah juga tu. Kalau kata ada hutang yang banyak, makna benda lain kita tak boleh nak invest kan. Kita dah hilang dah kat situ kapasiti untuk invest di tempat lain. So event of death ni biasalah perlindungan kewangan sekiranya terjadi kematian. Jadi TPD ni hilang upaya kekal, jadinya sakit kritikal. Jadi ini tiada ada yang lain, hanya takaful sahaja yang mampu melindungi kita. So kita akan tengok takaful tu ada banyak jenis kan, apa yang sesuai. Kadang orang dia tak faham. Dia tak nampak keperluan dia kan. Sebab apa jadi masalah dekat Malaysia ni? Dekat Malaysia ni apa masalah dia kalau tak buat legacy, tak buat perwarisan? Kita dah ada 70 bilion harta terbeku. Pusaka lah kita kata, pusaka terbeku. Kita cakap ada faraid, tapi faraid tak jalan. Sebab apa? Ada masalah. Apa-apa masalah je. Dari segi undang-undang ada. Dia sebenarnya dari segi undang-undang lah, pentadbiran tu tak selesai. Selagi pentadbiran tak boleh selesai, selagi dari peringkat undang-undang tak selesai, tak adalah berlaku faraid. Sebab faraid ni dia boleh hanya berjalan selepas dapat surat kuasa. Perjalanan nak dapatkan surat kuasa tu melalui proses undang-undang atau pentadbiran. Jadi kalau kata dia tak lepas, dia tak faham, dan harta tu tak boleh dipindah milik hanya kerana dia waris faraid. Dia bukan automatik. Dia perlu melalui proses mengikut undang-undang. So undang-undang tu kena selesai dulu baru boleh ada proses pembahagian. So faraid tu hanya kaedah pembahagian melalui nisbah saja. Dia bukannya proses untuk selesaikan proses pentadbiran tu. Jadi orang salah faham. Dia hanya faham faraid bahagian, contoh
Untuk anak, untuk ayah ibu banyak ni, untuk isteri banyak ni, untuk suami banyak ni, baki anak-anak banyak ni. Tapi dia tak faham kata ada proses-proses yang perlu diselesaikan sebelum adanya faraid. Ini kita akan masuk lebih lanjut untuk next kita punya orang kata pembelajaran lah, kan. So I ni untuk invest, semua orang tahu invest ni selalunya orang memang buat long term lah untuk retirement dan education, kan. So ada juga yang invest untuk cash flow. Tapi apa yang penting, dia punya masalah dia sekarang retirement paling kritikal. Sebab apa? Kita tahu 30% dah meninggal dunia, tinggal 70% bersara. Ini data daripada KWSP sendiri. So daripada 70% ni 66% miskin. Atau kerja semula. Dia tak boleh berhenti kerja. Sampai umur 60. Semua kita tahu, semua kita kerja sampai umur 60 untuk swasta, untuk kerajaan. So untuk kerajaan dia mungkin ada yang ada sistem pencen, ada yang tak ada pencen. So yang tak ada pencen dia akan simpan kat KWSP lah. So maksud dia KWSP tak cukup. Tak cukup. So kalau kita tak bantu diri kita sekarang, kan. Kalau kita tak extra tambah dalam investment, macam mana kita nak pastikan bila kita bersara nanti benda tu tak menyusahkan orang? Macam mana kita nak mampu bersara? Maksudnya kita kena kerja sampai mati. KWSP memang tak cukup. Tambah-tambah sekarang kerajaan benarkan pengeluaran daripada KWSP itu akan makin berkurang. Saya faham. Tapi kita kena letak dalam mindset dulu, kan. KWSP memang tak mencukupi untuk masa akan datang. So kita perlu buat sesuatu. So kita akan kupas orang kata tentang investment ni. Okay. So tapi orang kata investment ni sebenarnya lebih kepada kita nak lawan inflasi. So kita nak lawan, siapa nak lawan inflasi lah. So nanti kita akan belajar apa itu inflasi, kan. Dari segi financial, kenapa perlu lawan inflasi, kenapa, apa yang menyebabkan inflasi. So benda-benda ni semua kita akan belajar dalam segmen-segmen yang kemudian lah, kan. So tapi yang penting kita nak fokus tentang life ni, tools, financing. Semua orang suka financing. Dalam nak beli rumah memang dia pakai mortgage lah. Tapi selain daripada mortgage, dia juga ada car loan, kan. Dia juga ada PTPTN. Kita juga ada kad kredit, kan. Tak kurang juga yang guna personal loan. Tapi fokus kita kepada mortgage. Bukan benda-benda ni tak penting ke apa. Sebenarnya penting juga sebab produk-produk ni sebenarnya sampai mortgage pun adalah produk bank. Bank tugas dia memang untuk print duit. Print duit di sini dia orang kata dia bagi hutang lah dekat kita, kan. Dan bergantung cara kita guna lah, kan. Bukan kata kalau kata orang tu dia beli kereta, dia bayar bulan-bulan 500 atau 400. Tapi dia guna kereta tu buat Grab, dapat 3,000 sebulan. Itu satu aset lah. Kan. Bukan tak bagus. Tapi dia kena tengok adakah benda tu mendatangkan manfaat pada dia. Tapi kalau dia buat personal loan dan dia pergi makan angin, itu akan menyebabkan dia hanya ada memori saja. Dia ada satu orang kata nikmat hidup, tapi dia tak ada orang kata hilang macam tu saja. So dia kena susun. Bukan kata tak boleh pergi makan angin, tapi kenapa dia tak simpan? Kenapa dia tak invest, kan? Kenapa dia tak plan? Itu yang penting. Bukannya hari ni lulus pun terus pergi fly, kan. Itu cerita yang salah lah. Dia perlu apa-apa financing ni perlu ada plan. Apa matlamat you, kan? Kat mana you punya hidup sekarang. You belum ada kerja, you sudah kerja, you sudah berkahwin. Semua orang perlukan plan dia punya financing. Tapi kita fokus dekat mortgage LPPSA sebab mortgage ni dia 30 tahun, 35 tahun, ada yang buat sampai 40 tahun. Dan dia adalah hutang yang paling lama, paling besar dalam hidup kita. Sebab ada orang dia ada kelayakan, ada orang tak ada kelayakan, kan. Macam orang kerja swasta, dia bergantung pada SIKRIS dan SITOS. Apa itu SIKRIS dan SITOS? Orang yang kerja sendiri, dia perlu create SIKRIS dan SITOS. Bagaimana pendapatan dia tu bank nak tengok, kan. Dia perlu pastikan bayar cukai,
Itu penting juga kan. So kita tak boleh nak kata hanya kerana orang kata gaji besar menjamin kita punya orang kata kelayakan mortgage tu dapat, tak. Kat sini dia bergantung kepada financial statement. Yang paling penting financial statement kita, slip gaji, security yang bagus, ada track record kan, dan kita tak ada dalam blacklist. Bila tak ada dalam blacklist, jangan sampai kita hutang akhirnya jatuh bankruptcy sebab kita tak mampu nak bayar. Jadi jangan. Ini masalah pitfall. So masalah kita semua, selain daripada KWSP tak cukup, kita ada 68 orang average lah sehari. Ni apa, diisytihar bankrupt. Jangan jadi macam ni. Kalau dah bankrupt tu, apa pun tak boleh kan. Nama semua harta-harta dia dah bukan milik dia dah. Dia perlu selesaikan bankrupt ni dulu. Bukan kata tak boleh langsung kan. Kalau dia selesaikan, dia akan keluarlah daripada bankrupt tu. Tapi ada kebaikan dan keburukan dia lah kan. Kebaikan bankrupt ni, dia dah tak ada charge orang kata daripada bank, terutama dari segi interest lah. Tapi keburukan dia tak boleh ada apa-apa lah kan. Account bank pun tak ada kan, harta pun tak ada kan. Jadi menyusahkan jugalah hidup. Tapi kalau dia nak hidup dalam tu, tak nak keluar-keluar, kita pun tak boleh paksa. Jadi financing ni juga penting sebab ramai orang, majoriti orang, dia dah 50% atau 60% daripada silik gaji dia semuanya dalam kredit atau hutang lah kan. Financing tu berhutang. Bila hutang dia tinggi, dia tak boleh buat apa, dia tak boleh nak beli rumah, ataupun disebabkan hutang rumah plus dengan ni, dia tak boleh nak simpan. Dia tak boleh nak simpan, itu pun tak boleh. Nak makan pun dia kena pinjam. Itu jadi susah balik lah. Ataupun dia terpaksa berjimat-jimat. Jadi kita kena ada satu plan. Plan kita nak guna financing. Financing ni untuk apa? Untuk pastikan kita punya orang kata hutang atau hutang-hutang yang sedia ada tu, kita boleh combine masuk dalam hutang rumah. Kita bayar satu hutang je. Kita bayar satu hutang je. Lepas tu, bila kita dah tak ada dah hutang-hutang lain, kita punya security akan jadi baik sebab kita hanya bayar hutang rumah. Jadi pada masa yang sama, kita ada timbulnya kebolehan untuk settle hutang rumah pula. Kat situ yang penting kan. Jadi kita boleh pada masa yang sama kita ada kebolehan lain. So yang lain-lain akan meningkat. So bila kita improve kita punya financing hutang, so kebolehan untuk berhutang tu meningkat supaya kita boleh orang kata jana investment, jana duit untuk masa depan. Yang ni yang pentingnya. So macam biasa, event of death TPD CI, kita tak minta, kita tak plan. Benda ni bukan plan, dia adalah plan B ataupun orang kata backup plan lah kan. Kalau kita beli kereta, kita dapat spare tire kan. Kalau kat depan dia ada orang kata airbag system. Kita ada macam-macam lah untuk emergency brake kita ada spare tire, kita ada airbag. So dalam kereta ni sekarang ni, zaman sekarang ni, dia siap ada macam-macam controller lah, yang elektronik, yang kontrol supaya tak berlaku kemalangan. Tapi benda ni tetap berlaku kan. Kemalangan ni tak boleh nak elak kan. Jadi masih lagi topik death ni, dia berkait rapat dengan critical illness. Sebab apa? Sakit jantung nombor 1, critical illness dia juga adalah penyebab nombor 1 dalam kematian. So critical illness ni dia beza sikit dengan TPD. TPD ni total permanent disability, iaitu hilang upaya kekal menyeluruh. Dia bukan hilang upaya separuh. Contoh kalau dia stroke separuh badan, dia belum menyeluruh. Dia kena hilang upaya menyeluruh. Maksud dia kalau dia koma, itu memang dia tak boleh buat apalah. Dia masuk dalam TPD, dalam CI pun dia masuk. So dia ada overlap jugalah kan. Contoh orang yang buta dua mata, dalam TPD pun ada, dalam CI pun ada. Tapi bila kita cakap sakit jantung, dia hanya CI saja. Dalam TPD dia tak ada. Okay. Bila sebut kanser, dia hanya dalam CI, dia tak ada TPD. Begitu juga dengan orang yang kena contoh sakit buah pinggang, dia dalam CI, dalam TPD tak ada. So istilah-istilah ni penting. So kita nak pastikan bila berlaku keadaan ni kan, siapa nak bagi duit. Sebab kita kena faham, kita punya sekarang ni kita ada income lah. Kita ada income dari mana? Daripada pekerjaan lah.
Kan, sama ada daripada work, work ataupun kita hustle lah. Hustle ni orang yang berniaga lah. Kan, hustle, kita ada income yang masuk kat sini. Kan, mungkin kita bayar hutang, financing. Ada yang kita buat investment. So, lain-lain tu mungkin pergi dekat, contoh, belanja hidup, belanja. Kan, belanja. Ataupun orang kata entertainment kan. Bayar bil Astro tu bukan keperluan tapi dia belanja. Masuk dalam belanja juga. Belanja yang perlu dan tak perlu masuk dalam keperluan belanja. So biasanya memang 50% 60% dekat belanja lah. Makan, minum, pakaian kan. 60%. Jadi balance tinggal dekat mana? Dekat hutang ni lah. Hutang ni 30%, 40%. Malah ada yang 50%, 60% kan. So siapa yang banyak dekat financing, dia hadapi masalah lah. Belanja pun dia terpaksa cut lah. Entertainment pun dia terpaksa cut lah. So kalau tidak dia akan pinjam. Dia punya loop. Dia hidup dalam loop. Dia sentiasa berhutang. So dalam life planner ni kita nak bagi orang kata apa, satu jalan bagaimana kita nak kurangkan hutang ni supaya kita boleh miliki orang kata piramid kewangan yang lengkap. So kita nak ada tools ni macam saya kata, kita nak ada takaful as a protection. Kita nak ada financing tapi dengan tujuan untuk membeli rumah atau memiliki rumah. Lepas tu kita nak pastikan financing kita ni zero. Zero. Macam mana nak zero? Zero tu maksud dia kita nak zerokan dalam keadaan 5 hingga 10 tahun. Maksudnya dah 5 hingga 10 tahun ni bila dia zero, kita dah orang kata slip gaji dah bersih, kita dah boleh tambah masuk dalam investment. Bukan maksud dia nak tunggu zero baru kita nak invest, tak. Maksud dia kita start dah invest long term kan, tapi kita nak pastikan juga kita ada orang kata big cash supaya kita boleh buat cash flow. Ini penting. Sebab untuk cash flow dia kena 100k baru sedap kan, cash flow. Sebab orang kata kalau kata ada 1,000, 5,000 nak buat cash flow susah sikit lah. Dia kena invest sajalah. Dia ambil masa untuk compounding. So last kali kita nak pastikan kalau berlaku kematian, memang mati tu pasti kan. Tak kira lah mati tu mati mengejut ke, mati masa tua ke, harta-harta yang kita beli. Yang kita beli kereta, rumah dan juga investment yang kita ada, atau kita mungkin dah ada perniagaan, semuanya kita boleh wariskan. Kita tak nak termasuk dalam golongan ni 70 bilion pusaka terbeku sebab ada faraid. Tapi kita tak buat. So kita akan tengok satu-satu orang kata tools ni dan bagaimana dia boleh membantu kita. Okay, insyaAllah siapa-siapa yang rasa nak tanya lebih lanjut boleh hubungi saya di 018-464-0701. So nama saya Basri, saya adalah Islamic Life Planner. So dalam bahasa Melayu ni senang cakap perancang harta Islam lah. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.